Maknanya kalau pergi kubur tu, Rasulullah sebut boleh mendatangkan kesedaran tentang kematian dan boleh mendatangkan sedih sebab lalu meleleh air mata. Lebih-lebih kalau kita pergi ziarah kubur mak ayah. Kan ulama sebut setiap kali kita bagi salam, Allah Ta'ala akan kembalikan roh orang beriman kepada jasad dia untuk menjawab salam. Cuma kita tak dengar je, Tuan Haji. Kalau dengar kita pun cabut lagi. Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaiki ya umi. Itu boleh. Dah bagi salam pada semua, bagi salam pada ayah pula. Assalamualaika ya abi. Dia dengar tak? Ulama cakap dia dengar. Dan dia nampak siapa yang datang. Cuma dia tak adalah cakap. Kalau dia cakap lama kau tak datang, silap kita pun masuk dalam macam dia juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma hfadhil masjidil aqsa minal yahudi wan nasara. Allah mansur islam wal mujahidin wal mustada'afin fi Filastin, fi Gaza, fi kulli makan wa kulli zaman ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrin lan tadallu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diraihkan pengurusi surau Al-Falah, sah pimpinan surau, sah pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, para ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, siap, seterusnya abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah, pertama dan selamanya lah kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah Taala panjangkan umur kita, bertemu dengan tahun baharu Masihi. Bila sebut Masihi ni, dia berkait dengan Nabi Isa Al-Masih. Orang Nasrani panggil Isa Al-Masih. Jadi maknanya umur Nabi Isa kali ni dah 2024 tahun. Nabi Isa berapa tahun duduk dekat bumi, tuan-tuan? Sebelum dia angkat, berapa tahun? 33 tahun. Sekarang kalau tengok orang tanya kat mana Nabi Isa, langit berapa, wallahu a'lam. Tapi kalau kita tengok dalam sirah Isra' Mi'raj, disebut Nabi Muhammad dikala Mi'raj, iaitu bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Isa di langit kedua. Adakah Nabi Muhammad Isra' dah lama dah, tuan-tuan? Adakah Nabi Isa masih di langit kedua? Wallahu a'lam. Dan Nabi Isa akan turun, Nabi Isa akan kahwin dan mempunyai anak, dan Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Itu wajib dipercayai.
Beruntunglah orang yang dapat bertemu dengan Nabi Isa lah. Sebab dia rasul. Rasul ni dia apa-apa yang disebut adalah daripada Allah. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tu. Tapi kalau nak jumpa Nabi Isa, kena jumpa tu dulu. Jumpa siapa? Dajjal dulu. Sebab Dajjal turun dulu, Dajjal keluar dulu sebelum Nabi Isa. Tu. Kalau ikut gayanya, kalau tengok pada zahirnya, tengok pada adatnya, kita ni mungkin tak jumpa, minta-minta pun tak jumpa. Sebab orang yang bertemu dengan Dajjal ni tuan-tuan, dugaan dia besar. Nabi sebut, tambatlah anak-anak perempuan kamu dan isteri-isteri kamu dan budak-budak perempuan kamu di tiang, kalau tidak nescaya mereka akan mengikuti Dajjal. Dajjal ni dia berjalan, emas terbang belakang dia. Orang perempuan kan suka emas. Tak payah beli tu, belakang Dajjal banyak emas. Tu. Jadi dugaan dia besar. Begitu juga besok, kan kita pernah belajar, kalau di zaman Dajjal orang Islam tak ada makanan, dan makanan dia ialah zikir. Zikir. Itu sebab kita belajar hukum adat. Ada makan, ada kenyang. Mustahil pada akal ada makan, tak ada makan, ada kenyang. Maknanya kalau tak ada makan, tak kenyang. Tapi besok ketika Dajjal turun disebut kita tak makan tapi kenyang dengan berzikir. Itu disebut nama hukum adat. Dia ada hukum adat, hukum akal, hukum syarak dan hukum wada'i. Kalau tuan-tuan mengaji tauhid, tentulah diterangkan perkara-perkara yang sedemikian, insya-Allah. Baik, mudah-mudahan dengan bertemunya dengan tahun baru, tapi kena ingat bila bertemu dengan tahun baru ni tuan-tuan, umur kita daripada segi sebutnya banyak, bakinya tinggal sedikit. Kalau tahu, katalah kita mati, katalah kita umur 80. Kalau tahun lepas umur ada, meninggal umur 85. Kalau tahun lepas ada 5 tahun lagi. Tahun ni dah tinggal 4. Tu. Kita makin dekat. Orang yang umur 50 lebih dah mula risau. Apatah lagi orang umur 60 lebih lagi lah risau. Tambahlah kalau 70 lebih, lagi-lagi risau. Nabi sebut a'maru ummati min baina sittin wasab'in, 60 ke 70, dan tak ramai yang melepasi 70. Maknanya ada kerisauan. Sebab apa? Sebab kematian itu semakin hampir. Itu sebab kenalah belajar sikit-sikit dari ujung-ujung ni. Kita belajar tauhid supaya tahu sama ada kita ni betul ke di landasan ahli sunnah wal jamaah. Tu. Belajar fiqh, adakah semayang kita ni betul, puasa kita ni betul, menepati syarat-syarat, sah-sah sebab-sebabnya, dan wajibnya perkara wajibnya. Itu juga dengan mengaji tasawuf dan akhlak. Kita mengaji tasawuf supaya kita kenal adakah kita ni, diri kita ni betul-betul bersih dan dekat dengan Allah, ataupun masih lagi hati kita ni bergelumangan dengan dosa-dosa dan benda-benda yang tak elok. Tu. Sebab ulama sebut mengaji ni ada 3 peringkat, tuan-tuan. Pertama, kalau mengaji, mula-mula mengaji tu rasa makin lama mengaji makin bodoh. Tu belum ngaji. Dulu tak tahu mana nafi, mana nafi, mana isbat. Isbat tu sabit lah. Bila dah ngaji tauhid baru tahu la ilah itu nafi, illallah itu sabit. Macam tu lah. Mula-mula ngaji tu rasa makin mengaji makin bodoh. Ya Allah, rupanya banyak benda aku tak tahu. Bila ngaji tajwid kan baru tahu, Allahu akbar, bacaan aku tak
tak betul. Fatihah aku tak betul, tahiyat aku tak betul, sedangkan benda tu semuanya rukun. At-tahiyya, ada sabdu situ. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Banyak tang mengucap tu salah. Saya baru ni ada ustaz datang mengajar tempat saya. Dia cakap bila peksa-peksa tu ramai orang tang mengucap tu salah. Bukan Ashhadu alla, kan huruf ha tu keluarnya daripada pangkal kerongkong. Ashhadu alla ilaha illallah. Kalau wakaf betul. Kalau wasal kena sebut la ilaha illallah hu. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhad. Kalau wasal maknanya jangan buang hu. Allahu. Itu juga dengan selawat. Disebutlah tempat-tempat. Tapi orang sini rasanya okey kot. Allahumma salli ala Saidina ke tak Saidina ke tu cerita lain. Nak Saidina boleh, tak Saidina pun boleh. Allahumma salli ala Saidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Itu wakaf. Kalau nak wasal, Allahumma salli ala Saidina Muhammadin. Ada. Situ dia cakap banyak orang salah. Bukan orang sini. Orang Colombia. Orang sini tanya diri sendiri tuan-tuan. Itu sebab saya cakap kita mengaji tu supaya kita tahu bacaan kita betul ke tak betul. Wa ala ali Muhammad ataupun wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu hukum dia sunat, tapi tang Muhammad tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu betul. Kalau nak wasal, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tu. Balik tengoklah balik. Saya sebut sikit-sikit tuan-tuan. Buat fiqh. Dan mengaji tasawuf, nak tentukan hati kita. Orang mengaji tasawuf. Orang yang mula mengaji ni 3 peringkat saya sebut. Pertama mengaji, makin lama makin bodoh lah aku ni. Rupa ingat selama pandai, rupanya bodoh. Sebab tidak ada yang pandai melainkan Allah. Kena bawa gitu. Bila dah lama-lama mengaji, dah tahu, waktu tu lagi bahaya. Kita rasa diri pandai, semua orang salah. Itu peringkat kedua tu. Orang ni salah, orang ni salah, orang ni tak betul, orang ni tak betul. Itu memang gagam orang mengaji. Bila dah rasa mengaji tu, dah rasa ngaji tajwid sampai taranum. Orang baca salah. Tu salah. Dia tak tahulah buat fiqh pula. Jaga. Ulama sebut teruskan lagi mengaji sampai peringkat ketiga. Apa dia? Bawalah rasmi padi. Makin berisi makin tunduk. Falyakul khaira aw liyasmut, sebut benda yang baik ataupun diam. Maknanya kalau ada ilmu, diam. Orang minta tanya, orang tanya jawab. Orang minta ajar, ajar. Kalau nak tegur, bukan depan orang ramai. Bawa pergi belakang, bukan bertumbuk. Bawa pergi belakang, tegur. Boleh tak saya cakap sikit? Jangan marah. Gitu. Ini dah depan orang. Tu. Itu mengaji tu 3 peringkat. Jadi bila kita mengaji tasawuf, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hati kita, merendah diri kita. Rendah diri kita. Jangan rasa kita bagus. Berapa orang ada? Saya selalu sebut. Berapa orang ada sini? 40 orang. 40 orang ni aku yang paling bodoh. Ada. Maksud dia gitu. Berapa orang ada? 300 orang. Dalam 300 orang ni aku yang paling jahil. Aku yang paling banyak dosa. Tu orang tasawuf. Apa makna tasawuf?
tasawuf daripada perkataan safa. Apa makna safa? Suci. Jadi sebab tuan-tuan kalau pergi sa'i, tamat ada pergi umrah ataupun pergi haji, sa'i daripada mana? Minal safa ilal marwah. Safa makna dia suci. Bila kita suci, kita dekat dengan Allah, barulah sampai penghujung sana yang dinamakan marwah. Apa makna marwah? Kemuliaan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk mengaji. Dan dengan umur yang panjang, mudah-mudahan diangkat darjat kita, ditambahkan iman kita, diberi kita kepahaman, dan dengan mudah-mudahan dekat dengan Allah. Tu. Kalau dekat Selangor ni dia bulan ni dah mula AJK baru. Selangor dia dah tukar. Setiap 3 tahun 4 tahun dia ada pemilihan. Saya pun dah lepaskan jawatan pengerusi saya, tuan-tuan. Jawatan pengerusi ni adalah satu benda yang berat juga nak pikul lah. Orang banyak bercakap hal kita. Bila banyak orang bercakap hal kita, dan bila orang tak minta maaf dengan kita, besok dekat akhirat banyak perkiraan dia. Walaupun kita tak salah. Dugaan dosa. Kalau surau tempat saya, duit banyak. 90,000, 80,000, 100,000. Nak buat duit anytime je. Bergantung pada diri je. Jadi saya lepaskan jawatan tu, saya cuma pegang imam je. Imam saya tak terbabit dengan pentadbir. Kalau rasa jawatan tu membebankan kita, tuan-tuan, lepaskan. Bagilah orang yang nak pegang pula. Baik, buka muka surat 87. Kita sambung pada bicara malam pertama di alam kubur, dalam bab tasawuf ataupun dalam bab akhlak. Mengingati mati itu adalah salah satu sifat hasanah, iaitu zikrul maut. Akhlak mahmudah, iaitu mengingati mati. Baik. Qala mu'allifu rahimahumullah, maktub fi hadzal kitab. Ziarahi kubur. Saya berhenti sebelum tu, kebangkitan. Betul tak? Ada tanda? Dan ada kat habis dah, tuan-tuan. Tak banyak lagi. Tapi tak tahu lagi buku habis dulu ke kita habis tak tahu. Boleh jadi buku habis ataupun kita habis. Tak apalah, asalkan ada kita mengaji. Pada yang semayang atas kerusi, kalau dah lama tak rasa dapat sujud, memang tak puas semayang atas kerusi ni, tuan. Semayang sunat boleh duduk. Dia tak ada apa khilaf. Semayang sunat semua mazhab cakap boleh duduk. Semayang tarawih boleh semayang duduk. Bila kita duduk tu maknanya kita boleh sujud. Tak boleh duduk. Oh, tak boleh. Pakai lutut besi. Oh. Ingatkan bionic woman, bionic man masuk besi. Yalah, tak, kalau yang ni lah, kalau nak rasa sujud. Saya, tuan-tuan, bila saya cerita dengan tuan-tuan dulu, bila kena sondol lembu tu, saya semayang atas kerusi 3 minggu, sujud tak puas. Kita dah biasa sujud. Bila sujud akhir tu kadang-kadang kita berdoa, tapi bila tak boleh nak sujud tu, Allah. Tengok ya orang sujud. Tu. Rasa macam tak puas kan? Jadi apa nak buat kan? Dah rezeki Tuhan gitu. Eloklah semayang atas kerusi tak dapat sujud daripada orang yang terbaring dalam tanah dah. Langsung tak boleh nak beribadah. Macam tu. Baik. Ziarahi kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa innaha turikal qalba wa tudmi'ul aina wa tuzakkiru al-akhirati wa la taqulu hujra." Dulu aku pernah melarang kalian menziarahi kubur.
Orang yang terjemahkan kitab ni rasanya orang Minang. Kalian ni orang Minang. Nak ada orang lain, orang awak. Tetapi sekarang ziarahilah, sebab dengannya hati bergetar dan air mata akan meleleh, mengingat akhirat, dan janganlah kalian berkata yang buruk. Maknanya kalau pergi kubur tu, Rasulullah sebut boleh mendatangkan kesedaran tentang kematian dan boleh mendatangkan sedih sebab lalu meleleh air mata. Lebih-lebih kalau kita pergi ziarah kubur mak ayah. Kan ulama sebut setiap kali kita bagi salam, Allah Ta'ala akan kembalikan roh orang beriman kepada jasad dia untuk menjawab salam. Cuma kita tak dengar je, Tuan Haji. Kalau dengar kita pun cabut lagi. Assalamualaikum ya ahlal kubur, Assalamualaiki ya umi. Itu boleh. Dan bagi salam pada semua, bagi salam pada ayah pula. Assalamualaika ya abi. Dia dengar tak? Ulama cakap dia dengar. Dan dia nampak siapa yang datang. Cuma dia tak adalah cakap. Kalau dia cakap lama kau tak datang, silap kita pun masuk dalam macam dia juga. Tu maknanya Nabi suruh pergi tu supaya mengingatkan kita bahawa satu hari besok kita pun sama-sama mendalami duduk yang tempat yang sama. Bila pergi ziarah tu tuan-tuan, kita bila cakap dengan mak ayah kita tu, maknanya kita teringatlah. Kita boleh bayangkan zaman mak ayah kita masih hidup. Tu. Ataupun pergi kubur orang rumah. Tu. Kan orang rumah dah tak ada kan? Bila pergi tu teringat dah. Orang rumah masak lempeng macam mana, campur kelapa. Tu. Ada orang rumah baru? Belum. Bila teringat. Tengah cari. Lama dah saya dengar. Tak jumpa-jumpa. Dia nak orang Colombia. Tu. Tapi sungguh, kalau kita betul-betul pergi kubur, kan dia cakap ni, mengingati akhirat dan janganlah kalian berkata yang buruk. Sepatutnya pergi kubur jangan cerita benda dunia lagi. Ini dah lah. Tu orang banyak duit tu. Motor bising tu. Exhaust tu elok. Beli bising ke senyap? Senyap. Tapi dia banyak duit, dia tukar. Orang cakap apa? Alah, zaman dia muda Ustaz, dulu pun kita ini pun dulu exhaust besar kat ni. Brum-brum juga. Doakanlah mudah-mudahan kembali besok dia tua, dia jadi macam kita pergi suruh. Ini tidak pergi kubur macam cakap. Orang talqin dia duduk je jauh. Dah lah duduk jauh. Isap rokok. Pum. Bukan orang sini. Orang Colombia. Tu. Nabi cakap jangan cerita benda yang buruk. Ini hadis ni tuan-tuan. Jangan cerita benda yang buruk, apatah lagi kalau menghisap rokok. Tak ada ulama cakap makruh dah. Kan saya bantai ni kan. Alah nyamuk. Betul. Betul. Ada juga yang backup tu. Baru ni saya baca bab, saya mengajar tauhid, saya ajar bab jin. Dia cakap, Ustaz, dekat dunia ni kalau nak kenal jin, orang cakap hidung dia keluar asap dia. Itu bukan jin. Allah. Jadi Nabi suruh kita pergi kubur tu buat apa? Supaya kita sedar. Boleh bercakap. Cakap apa nak cakap? Kalau panggil orang rumah yang Assalamualaikum, Assalamualaiki yang panggil yang dulu. Ada link ke? Kita ni tuan-tuan sebenarnya kadang-kadang kita ni kurang nak berterima kasih. Itu sebab ada doa
Ataupun ayat yang mengajar kita Allahumma lakal hamdu walaka syukur. Wahai Tuhan kami, engkaulah yang aku puji. Lakal hamdu daripada perkataan hamid, walaka syukur, dan pada engkaulah aku berterima kasih. Itu kepada Allah, kepada Rasulullah. Apatah lagi kepada mak ayah kita. Kita pernah tak ucap terima kasih pada ayah kita? Tanya diri tuan-tuan, sepanjang hidup dengan mak ayah, katalah hidup dengan mak ayah 40 tahun, berapa kali tuan-tuan cakap terima kasih depan ayah? Sedangkan ucapan terima kasih itu adalah satu sifat yang baik. Berapa kali kita berterima kasih dengan mak kita? Jangan cakap beli hadiah, cakap terima kasih je. Ada orang jangan cakap nak terima kasih, tarikh lahir mak dia pun tak ingat. Terima kasih mak. Allah mak, terima kasihlah mak, banyak benar jasa mak. Berapa kali kita beli hadiah bagi mak kita? Tanda kita berterima kasih. Belikan kasut ke, belikan apa. Saya bukan suruh beli gelang 3 kilo, mahal. Beli anggur 3 kilo untuk mak kita. Mak kita suka makan anggur, kita beli 3 kilo. Mak kita memang suka emas, takkan kita nak beli 3 kilo, kita pun tak ada duit, betul tak? Itu juga dengan orang rumah, isteri kita. Pernah tak kita ucap terima kasih? Terima kasihlah yang untuk segala-galanya selama ni. Dengan isteri kita. Mak ayah dah tak ada ni, ada isteri, terima kasih dengan isteri. Ataupun belikan hadiah hari ulang tahun perkahwinan. Benar tak? Tanya diri kita. Ataupun kita buat surprise sekali. Apa makna surprise? Orang putih cakap Melayu apa? Kejutan. Kejutan. Beli bunga. Bazir ustaz, habis kau beli rokok tu. Rokok lagi. Kau beli bunga RM80, beli coklat, beli cincin sebentuk, buat surprise. Hari anniversary ke atau hari jadi dia ke, panggil satu orang budak yang kenal, pergi hantar. Kalau dia bekerja lagi ke atau dia dekat rumah. Dia buat terperanjat, tapi takut dia memang terperanjat betul-betul, pengsan meninggal pula depan pintu. Buat terbiat orang tua ni dah 45 tahun kahwin, baru hari nak hantar hadiah. Nak mati tu. Tu sungguh. Ya. Sebab kita tak pernah buat. Jadi bila kita buat, kita peranjat. Bagi tuan-tuan hadiah. Tak banyak sikit. Bunga bukannya mahal. Bukan saya suruh hari-hari botak kepala. Setahun sekali hari anniversary ke, bagi hadiah. Tanya sebelum 2 sebulan 2 lagi nak anniversary tu, tanya awak nak apa. Kalau dia cakap saya nak beg kulit, jangan beli dulu. Tunggu hari anniversary, beli, masuk dalam kotak, letak kat rumah. Bila dia balik tengok, cakap yang selamat menyambut hari ulang perkahwinan. Ini hadiah pada saya, terima kasih atas segala-galanya. Dia sanggup duduk dengan kita berpuluh-puluh tahun. Bukannya banglo pun, bukan mahligai pun, bukan naik kereta Lamborghini pun. Betul tak? Naik kereta Proton dia, rumah duduk flat je, tapi dia duduk dengan kita berpuluh-puluh tahun. Menunjukkan dia sayang dengan kita. Jadi kalau kita nak hargai dia sekali-sekali, orang perempuan belakang tu jangan perasan pula. Tak, saya cakap ni betul tuan-tuan. Kita sebenarnya kita kurang berterima kasih. Begitu juga dengan guru-guru kita. Tambah lagi lah orang yang mengajar-ngajar bab agama, yang mengenalkan kita, boleh sampai daripada kita tak pandai sampai kita boleh baca Quran. Kita railah. Kalau boleh. Kalau tak boleh, buatlah macam biasa. Allahu Akbar. Baik.
Al-Munawi berkata, hadis ini dan yang serupa dengannya memotivasi seorang mukmin untuk mengingati kematian. Hadis ni tadi penulis cakap ditulis ataupun disebut di dalam buku ini bagi mengingatkan kita bahawa satu hari besok kita akan mati. Bila mati, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bil qalbin salim. Tidak berguna harta dan anak pinak melainkan orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Nak dapat sejahtera macam tadi itulah. Hati yang suci akan mendapat kemuliaan daripada Allah. Nak naik taraf mulia tu susah tu. Kena perlahan-lahan, sikit demi sedikit. Al-Munawi berkata, Megomastari hadis di atas adalah ubat yang paling manjur, iaitu paling mujarab untuk mereka yang merasai hatinya keras dan terkongkong dalam dosa. Maknanya kalau hati kita ni keras, selalu rasa kitalah yang betul, kitalah yang hebat, ataupun selalu kita rasa kitalah yang paling pandai, pergi kubur dan mengingati mengingati mati. Nabi sebut orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa mengingati mati dan berkira-kira tentang kehidupan selepas mati. Dan orang yang kuat itu ialah orang yang boleh menahan diri dia ketika hendak marah. Itu orang kuat. Bukan yang ketul-ketul tu, kan? Yang pikul batu, pikul apa tu, kan? Sebab marah ni dia boleh tentang baru ni tuan-tuan tengok macam mana bila marah boleh langgar budak sampai mati, berpunca daripada marah. Marah. Sebab Islam tasawuf mengajar apa? Yang muda hormati yang tua sayangi yang muda. Bila budak muda hilang hormat pada orang tua akan hilang sayang pada budak tapi bila dah terlanjur, menyesal tak? Menyesal. Tapi dikala itu sudah terlambat. Maknanya kalau berlaku pada orang lain, benda tu menjadi iktibar kepada kita, kawal marah. Itu yang bab tu. Ada orang marah bini dia, aku ceraikan kau, talak 3 terus. Bagi 3 terus. Lepas tu dia pula gila talak. Tak dapat tengok muka bekas bini, dapat tengok anjung rumah pun jadilah. Sebab Nabi dan bila itu, sebab kita ni sebagai orang beriman dengan Allah, kita kena yakin setiap benda yang Allah Ta'ala suruh tu ada kebaikan. Semayang ni exercise ni. Orang yang lutut sakit-sakit tu bila dia duduk tayat awal kali pertama memang sakit. Tapi duduk kali kedua, kali ketiga dah kurang, tu exercise. Banyaklah benda yang Allah Ta'ala bagi manfaat. Dia banyak orang yang sujud. Dia ada satu bahagian dalam otak kita, kalau sampai darah kat situ, kita insya-Allah tak kena penyakit apa? Penyakitnya nyanyuk. Tu. Kita juga benda-benda kita kena yakin bahawa apa benda yang Allah Ta'ala haramkan ada mudarat dia. Babi. Kenapa tak boleh makan babi? Zaman 80-an, tahun 18, kurun ke 18, baru orang tahu. Bila dia kaji-kaji, hinzir, nak sebut babi ke hinzir? Babi. Babi, dalam badan babi ada cacing mata. Cacing meta ke cacing mata? Cacing tu susah nak mati. Pada orang yang tak adalah orang kita yang makan babi, kalau cacing tu ada dalam daging, kalau dia termakan, maknanya cacing tu kita kekal hidup dalam badan. Susah nak bunuh. Sebab
Jadi sebab kita ni kalau beriman, kita kena yakin setiap benda yang Allah Ta'ala larang memang ada mudarat. Tuan-tuan, kita sebenarnya banyak benda kita tak tahu. Banyak benda kita tak tahu. Kalau tuan-tuan belajar ngaji tauhid, dia cakap banyak lagi benda yang Allah Ta'ala tak buka hijab. Banyak benda yang Allah Ta'ala tak buka hijab. Benda yang ada depan mata pun sampai hari ini ada benda yang kita tak tahu. Apa contoh dia? Apa contoh dia? Dalam Al-Quran lepas surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, surah yang kedua surah apa? Baqarah. Sapi betina. Surah lembu betina. Baqarah. Ayat mula-mula dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Buka kitab tafsir. Apa ditulis Alif Lam Mim? Sama ada ditulis Alif Lam Mim juga ataupun ditulis itu wallahu a'lam. Tahu ke kita? Tak tahu. Para mufassirin, siapa apa dia mufassirin? Orang yang mentafsirkan ayat Quran, orang yang mentafsirkan pandai bahasa Arab pun tak tahu. Wa iman Nabi sendiri pun. Maknanya kalau benda gitu, itu menunjukkan Allah Ta'ala nak membuktikan kepada kita bahawa satu benda kalau aku tak bagi tahu, kau tak tahu. Orang tanya, orang yang tafsir Al-Quran, apa makna Alif Lam Mim? Alif Lam Mim Sad Taha. Apa makna dia? Wallah alam. Sampai bila? InsyaAllah sampai hari kiamat. Nak menunjukkan kepada kita selalu banyak benda yang Allah Ta'ala tutup lagi. Macam saya pernah cerita dengan tuan-tuan macam mana Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dengan Saidina Abbas pergi jumpa Nabi. Abdullah bin Abbas nampak malaikat, tapi Saidina Abbas tak nampak malaikat. Kalau Allah Ta'ala nak pilih, nampak. Kalau Allah Ta'ala tak pilih, tak nampak. Wahal benda yang sama. Betapa besar dan betapa pandainya Allah. Tapi kita ni tu lah lalai kita. Leka kita. Termasuk saya leka. Leka dengan dunia kita. Hari ni orang ada handphone lagi pula. Macam-macam ada. YouTube ada, Instagram ada, TikTok ada, apa lagi? Facebook ada. Lagi apa yang selalu sebut? WhatsApp ada. Cuba, saya selalu sebut, cuba buang tu. Tinggalkan WhatsApp tu. Buang 4 tu. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, cuba buang. Tengok berapa lama kita tahan. Cuba je, lepas tu kalau tak tahan download lah balik. Tengok pertama kita. Sebenarnya benda tu dulu tak ada dalam hidup. Kita leka dengan benda-benda gitu. Tengok YouTube. Kalau masa tu kita gunakan baca Quran, agaknya satu hari 2-3 juzuk Quran kita baca. Dan paling hinanya kita disebut oleh ulama'. Bukan sahaja di luar semayang kita leka dengan dunia, wa iman dalam semayang pun kita masih lagi fikirkan dunia. Sampai apa? Sampai kita terlupa rakaat. Apa punca kita lupa rakaat? Adakah kita ingat Allah? Bohong. Kita ingat benda dalam dunia, tak kira lah ingat kunci ke, ingat bini ke, ingat apa ke, sampaikan kita terlupa rakaat. 3 ke 4. Ada orang dia sembahyang berjemaah pun dia boleh terlupa rakaat. Rakaat ketiga imam naik, dia duduk tayat akhir. Hinanya kita. Sedangkan sembahyang itu kita sedang berbicara dengan Allah. Awal sembahyang kita dah berikrar. Inna salati, sesungguhnya sembahyang aku ini. Wa nusuki, ibadah aku. Wa mahyaya, hidup aku. Wa
wa mamati, mati aku lillahi rabbil alamin. La syarikalah, aku tidak akan mensyirikkan kau. Tapi sampai rakaat ketiga lupa 3 ke 4. Semua orang macam tu. Termasuk saya yang macam maknanya iman kita jauh lagi. Tuan-tuan ada terlupa rakaat tak? Yang saya cakap ni bukan orang sini. Orang Colombia, orang sini semayang semua bagus. Ni fikirlah tuan-tuan. Saya datang sebulan sekali, kita duduk cerita, buka kitab, kita mengingati. Pertamanya mengingati mati, keduanya mengingati tentang kehidupan harian, ketiganya mengingatkan kita tentang mendekatkan diri kepada Allah. Sampailah satu hari besok, tak kira tuan-tuan ke ataupun saya dijemput dulu, maka terputuslah perbincangan ataupun perbicaraan kita. Tak semestinya tuan-tuan yang lebih tua pada saya ni meninggal dulu pada saya. Mungkin juga saya yang pergi dulu. Ni kan balik naik motor balik Taman Medan, ingat sampai ke? Siapa yang menyampaikan saya pergi Taman Medan? Allah. Allah. Sebab saya selalu pesan dengan orang kerja, orang yang kerja, sebelum balik kerja, kalau dah masuk waktu asar, sembahyang dulu. Ustaz, saya balik rumah sembahyang. Kau sampai ke rumah? Sampai ke rumah? Belum dah? Tak tahu. Sembahyang dulu. Sebab sembahyang ni adalah hutang dengan Allah yang tidak boleh diganti melainkan diri sendiri. Puasa tuan-tuan tak puasa, kalau tuan-tuan meninggal, anak-anak boleh kau tak? Nak buat dua-dua pun boleh, bayar fidyah beras pun boleh, nak gadak pun boleh. Tuan-tuan tak pergi haji tapi tuan-tuan meninggal, ada tinggalkan duit, boleh buat badal haji. Anak-anak kena bayar buat badal haji wajib. Sebab saya selalu sebut, bila tuan-tuan meninggal, harta tuan-tuan pertamanya milik Allah. Segala hutang piutang dengan Allah selesaikan dulu. Tapi sembahyang tak ada. Tanyalah ulama mana pun, tidak ada anak-anak yang boleh Ustaz, saya bapak saya ni selalu tak sembahyang, boleh saya qadakkan? Tak ada. Sebab Ustaz, kalau tuan-tuan tengok ceramah Ustaz Zaidrun, dia selalu sebut, nano-nano kita, gila-gila kita pun sembahyang jangan tinggal. Tak khusyuk pun macam pun sembahyang jangan tinggal. Orang cakap banyak, baca tak betul pun jangan tinggal. Ni tegur-tegur langsung tak payah sangatlah, sana tak sah, sini tak sah, aku tak payah sembahyang lah. Tu masalah juga tu. Masalah. Tu. Baik, saya sambung sikit lagi. Dah isyak ke? Nabi sembahyang isyak pukul apa? Pukul 9, pukul 10, pukul 11. Tanah yang bisu, saya sambung sikit lagi. Tanah yang bisu memiliki suara yang hanya boleh didengar oleh mereka yang mengingati kematian, yang mahu terpekur di hadapannya, membayangkan kejadian yang terjadi di dalamnya dan berbincang-bincang sejenak dengannya. Tidak ada orang yang tertarik untuk melakukannya kecuali mereka yang ingin menjadi generasi akhirat dan mengikuti atsar Imam Ali rahimahumullah yang mentalak dunia dengan talak 3. Imam Sayyidina Ali ni tuan-tuan hebatlah. Dia orang tak pandang dunia. Jadi penulis ni cakap, tanah ni orang yang nak menjadi generasi akhirat. Saya dah sebut akhirat tu bermula dengan kematian. Maknanya kalau kita nak jadi generasi akhirat, kita kena ingatkan mati dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik, saya berhenti situlah.
Bulan depan kalau umur panjang, kita sambung berbincang dengan kubur. Berbincang dengan kubur. Hari ni berapa bulan? 10 bulan 1 2004. Baik, cukup sekadar tu. Ada apa nak tanya? Tak ada. Tu saya suka ngajar sini. Tak ada orang tanya. Jadi saya pun tak ada yang fikir nak jawab. Saya pun pandai nak jawab pun. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah Tuhan yang memiliki segala kemuliaan. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang mengetahui akan dosa-dosa dan segala aib-aib dan keburukan-keburukan kami. Ya Allah, kami mendadah tangan mohon keredaan-Mu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa pasangan kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa mertua kami. Ya Allah, dan Kau ampunkanlah dosa seluruh muslimin muslimat, sama ada yang hidup, lebih-lebih lagi yang telah kembali kepada-Mu. Ya Allah, hidup dan matikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dalam keadaan beriman kepada-Mu. Ya Allah, dalam keadaan yang Kau redha, yakni dalam keadaan Islam. Ya Allah, akhirilah kalimah kami dan seluruh ahli keluarga kami dengan kalimah syahadah-Mu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jauhkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dari segala perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kami dan membatalkan syahadah kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalal wal Ikram. Kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur, Ya Allah, permudahkanlah mereka di kubur. Ya Allah, lapangkanlah kubur mereka. Ya Allah, terangilah kubur mereka. Ya Allah, Kau tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami. Ya Allah, yang telah banyak berjasa dan berkorban demi kami. Ya Allah, dari awal kelahiran kami hinggalah mereka menutup mata. Ya Allah, tidak putus-putus mereka membanting tulang, memeras keringat untuk pakaian yang kami pakai, makanan yang kami makan, pelajaran yang dibekalkan kepada kami. Ya Allah, tidak terbalas kami akan jasa dan pengorbanan mereka. Ya Allah, hanya doa yang kami mampu panjatkan buat mereka. Ya Allah, begitu juga doa ini kami khususkan buat pasangan kami, anak menantu kami, ahli keluarga kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, sebagai manusia biasa tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan semasa hayat mereka. Ya Allah, namun Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan mereka dan terimalah akan amal ibadah dan kebajikan yang pernah mereka lakukan semasa hayat mereka. Ya Allah, himpunkanlah roh mereka di dalam golongan orang yang beriman dan beramal soleh dan orang yang mendapat nikmat-Mu di dalam kubur. Ya Allah, seterusnya ke syurgalah hendaknya mereka dan juga kami. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. تُوبَنَا إِلَى اللَّهِ وَرَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ وَنَدِمْنَا